Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada anda semua yang sedang menyaksikan Kaprik Adrenalin. Sudah semestinya anda bersama dengan saya, Nasha, sebagai pengacara anda. Baru saja minggu lepas saya kata kepada anda semua yang kita berada di dalam studio. Nampaknya saya kembali semula keluar. Kali ini saya berada di Teluk Intan Perak untuk kejuaraan Petronas Malaysian Kaprik pusingan yang ke-6. Lama rasanya tak datang ke Perak, hampir 3 tahun, dan kali terakhir kami berada di sini pada tahun 2019. Jadi untuk episod kali ini kami ingin kongsikan kepada anda, sebab kalau anda pernah melihat di episod-episod yang lalu, kami kongsikan elemen-elemen penting dalam kejuaraan Petronas Malaysian Kaprik ini, di mana kita ada race control, kita ada timing, kita ada bahagian safety, medical, dan kali ini saya nak sharekan kepada anda semua tentang kelengkapan pelumba. Apa yang mereka lakukan sebelum perlumbaan, apa yang mereka buat. Jadi untuk itu, apa kata anda ikut saya untuk pergi melihat apa aktiviti yang dilakukan oleh pelumba sebelum mulanya perlumbaan. Jadi jom. Okey, bahagian pertama yang saya nak kongsikan kepada anda semua adalah bahagian yang sangat penting, di mana ini adalah scrutineering untuk sebelum perlumbaan, di mana dalam setiap kategori dan juga semua pelumba harus menjalani, ini adalah pemeriksaan di mana motosikal mereka berada dalam keadaan baik ataupun tidak. Mereka perlu cek satu persatu, dan ini adalah pelumba-pelumba dari kategori Petronas Sprinter, Pro NCAP, dan kita lihat di sini ada pegawai-pegawai pemeriksaan yang melihat satu persatu, memastikan semua motosikal dalam keadaan yang baik, dan jika semuanya dalam keadaan yang baik, mereka akan dapat satu stiker OK yang akan ditampal di motosikal mereka. Jadi beginilah keadaannya yang dapat kita lihat di sini. Pemeriksaan yang sangat penting dalam setiap kategori, dan kalau kategori yang seperti CP150, CP125, mereka telah pun melalui pemeriksaan ini semalam. Dan bukan saja bahagian motosikal, tetapi bahagian kelengkapan pelumba. Dan di sini pelumba-pelumba sedang keluarkan mereka punya kelengkapan seperti racing suit, helmet, boot, glove, dan ini semua perlu diperiksa untuk mendapat orang katakan kelulusan. Jadi kalau semuanya dalam keadaan selamat dan baik, mereka akan dapat juga stiker OK yang akan ditampal di helmet mereka. Jadi kita nak ke tempat seterusnya, di mana selepas pemeriksaan telah dilakukan oleh pelumba-pelumba ini, mereka akan, sebelum keluar ke lita, mereka akan pergi ke satu tempat iaitu dipanggil pit menunggu, di mana di sini kita akan dapat lihat kru-kru pasukan akan menolak motosikal mereka di sini, yang dapat kita lihat sekarang ini. Dan di sini mereka akan isi minyak, dan terlihatlah persediaan sebelum mereka keluar ke lita. Dan ini adalah kategori CP150. Kita dapat lihat kat sinilah. Mereka akan menunggu isi minyak dulu, cek mana yang patut, dan seterusnya pelumba-pelumba juga akan bersiap di sini menunggu untuk dilepaskan dan terus ke lita. Jadi saya nak bawa lagi anda berjalan seterusnya melalui di sini, dan ini pegawai-pegawai yang akan memeriksa terlebih dahulu sebelum motosikal ataupun pelumba untuk keluar ke lita. Dan kita dapat lihat bahagian minyak sudah semestinya dari Petronas. Dan ini dia kita punya kawasan pedok untuk pusingan yang ke-6. Di sini kita dapat melihat, yang adalah tempat melihat perlumbaan. Akan ada satu skrin TV menunggu berehat. Pedok pasukan Petronas Sprinter Pro NCAP, pelumba-pelumba One Make, dan pasukan-pasukan besar. Jadi saya dah cerita, dah bawa anda semua apa ceritanya tadi. Jadi saya nak bawa anda ke kelengkapan pelumba. Yang pertama sudah semestinya helmet. Jadi apa tunggu lagi? Saya sekarang ni berada di hadapan KYT Helmet punya tempat servis. Jadi saya nak masuk ke dalam
untuk berjumpa dengan orang penting yang boleh explainkan lebih lanjut tentang helmet KYT. Ini dia Abang Zamani. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Tengah busy ke tu? Ada lah, sambil tengok update apa yang berlaku kat dalam track Lita. So kita kena tengok jugalah. Okey, Abang Zamani, saya sekarang ini nak tanyakan tentang keselamatan ataupun elemen penting untuk pelumba, di mana helmet adalah part yang paling penting sekali untuk pelumba-pelumba kan. Jadi minta Abang Zamani explainkanlah apa jenis-jenis helmet yang ada. Untuk masa sekarang, yang lepas kita gunakan KYT NZ Race lah sekarang yang kita gunakan, yang terbaru. So elemen keselamatan biasalah helmet ni harus ada lepas piawaian lah. So dia ada dia punya license lah untuk kegunaan berlumba apa semua. Jadi kalau untuk pemilihan helmet ni kan Abang Zamani kan tak boleh main, apa orang kata, main ambil je, main pilih kan. Jadi macam mana seorang pelumba tu nak tahu pemilihan helmet yang betul dan bersesuaian untuk perlumbaan? Biasanya kalau helmet rider ni dia ada option lah. Kita ada sizing. So di sini kita ada option untuk diorang lah. Ini check pad ada size lah. So mengikut raut muka dia, tengkorak kepala dia. So di sini kerja saya adalah memastikan yang kepala diorang memang sesuai lah untuk digunakan untuk size helmet ni. Jadi kalau pemilihan visor macam mana? Kalau kita lihat dekat Lita Capri ni kan sangat penting, di mana kadang-kadang hujan, kadang panas terik, dan saya nampak lah banyak pelumba ada yang pakai visor putih cerah, ada yang gelap macam ni. Yang itu sebenarnya kita memang ada yang khas lah. Kalau yang dark ni memang sesuai untuk panas, mendung. Kalau yang medium cakap medium dark tu kita panggil smoke. So kita boleh pakai untuk mendung dan hujan. Itu depends kepada rider. Tapi basically kalau hujan memang kita pakai clear lah. So kita nak elakkan dia punya fogging di dalam. Okey, itu dia yang diterangkan oleh Abang Zamani. Dan Abang Zamani kat sini selalu setiap perlumbaan Capri mesti ada ditugaskan sebagai apa Abang Zamani? Saya di sini saya ada mobile services ni. So kami akan bergerak ke semua MCP untuk melayan semua rider-rider yang menggunakan KYT Suomi. Banyak kerenah tak rider-rider ni? Alhamdulillah, biasa. Memang banyak. Tambah-tambah anak-anak yang baru ambil race apa semua kan. So biasalah. Itu memang tanggungjawab saya lah untuk mengatasi semua tu. Okey Abang Zamani, terima kasih di atas perkongsian ini. Bye. Jadi itu dia penerangan daripada ahli yang lebih pakar lagi tentang helmet KYT ini. Jadi saya nak bawa ke tempat seterusnya, di mana kelengkapan pelumba yang sangat penting dalam perlumbaan yang mungkin tak tahu, tapi sebenarnya ramai je tahu sebenarnya kan. Jadi jom ikut saya. Kembali semula bersama dengan saya masih lagi di Teluk Intan. Kalau tadi sebelum berehat kita telah cerita pasal helmet KYT yang dikongsikan oleh bekas pelumba motosikal iaitu Ahmad Zamani Baharudin, dan sekarang ni saya berada di depan booth Alpine Star. Kita nak cerita tentang part yang paling penting yang mereka pakai adalah racing suit. Saya nampak ada Nazirul Izzat dekat sini. Jom kita terjah dia sikit. Hai Nazirul. Tengah busy ke? Tak ada lah, tak busy pun. Tengah bincang pasal suit je. Okey lah. So dekat sini sebenarnya mereka ada buat servis, Alpine Star buat servis tentang pakaian suit ni. And then saya nak bertanyakan tentang suit ni Nazirul. Apa kepentingannya suit ni dan cara-cara yang benda pertama sekali sebelum pakai suit apa yang kena pakai? Kepentingan suit ni untuk race lah. So kita jatuh, cover kita punya badan. Dan first kali kita akan kena pakai inner dulu, inner baju. So baru pakai suit. Dan kita pakai kasut. Dan kita kena ada slider, orang kata untuk cecah lutut lah, panggil. So dari situ macam suit saya ni, tahun ni saya pakai ada airbag. So bila jatuh airbag akan meletup dekat dalam.
dan dia lagi baiklah untuk jaga kita punya badan dan perlindungan yang lebih baik. Tapi Nazrul kan, kalau airbag tu tadi kata kalau dia meletup, itu ke yang nampak nampak macam gemuk sikit tu? Macam tu lah, dia nampak gemuk sebab dia meletup tu dalam beberapa second dia akan kempis balik. So, bila dia meletup tu agak susah nak jalan lah. Orang kata bila nak angkat motor tu, dia agak jadi berat lah kita punya pergerakan. Okey. Tapi kan Nazrul kan, bila kita pakai suit ni kan, ini kan kulit kan. Memanglah, pernah tak pakai suit tapi luka ataupun tak ada sebenarnya luka-luka tu just lebam-lebam ke? Selalunya kalau tengok pada keadaan kita jatuh lah. So, ada kita luka pun melecet lah orang kata. Sama ada jatuh tu laju atau terlempas kuat, akan menyebabkan boleh juga patah. Tapi sejak ada airbag ni, risiko yang patah tu agak kurang lah orang kata. Okey, berat tak untuk pakai airbag? Sebab salah satunya pasukan maju motor yang pakai airbag, racing suit yang ada airbag kan. Jadi berat tak untuk perlumbaan underboard, racing suit ada airbag? Tak adalah berat sangat sebab saya pernah try suit tak ada airbag dan ada airbag, cuma lebih kurang 1 kilo je. Jadi kalau kita lihat macam ni lah caranya untuk zip racing suit. Jadi kita nampak rider kecil je sebenarnya, tapi suit dia ni berapa berat suit ni agak-agak? Kalau saya siap helmet apa semua 71. Anggaran suit. Suit saya rasa dalam saya pun tak tahu, tapi saya pernah timbang berat sekali je lah. Sekali lah. Okey. Nazrul, kita tengok bahagian depan, kita tengok belakang pula. Belakang, kenapa kena ada ni Nazrul, bonggol ni? Sebab penonton dekat luar sana tak tahu apa function bonggol ni. Okey, pusing balik. Okey, ramai juga tanya bonggol tu untuk apa? Untuk air ke atau apa ke? Sebenarnya bonggol ni kita orang kata jagalah kita punya kepala jangan terhentak kuat, dan saya rasa jaga kita punya pinggang juga. So dari situlah ada bonggol ni. Kalau yang ni, yang tepi-tepi yang keras ni, kita nak cerita semua part ni kalau boleh. Kalau keras-keras ni jaga kita punya siku, tak nak bagi kita jatuh, terhentak siku dulu, dan dia boleh menyebabkan kita patah tangan. Dan bahu ni yang keras-keras ni semua untuk berlindung kita punya bahu daripada elak pada patah lah. Part terakhir, glove pun penting juga kan sebenarnya? Glove paling penting glove lah, kerana glove kita jatuh kita akan tahan pakai tangan, tak nak bagi inilah melecet kita punya tangan, luka-luka semua. Kita jatuh tu boleh tahan pakai tangan tu, tak ada risiko lah kan? Tak ada risiko. Saya nak anda semua tengok sikit dia belanja airbag dia, lampu tu macam Ultraman kan? Ada tak kawan-kawan rider lain kata dahsyat ada airbag dekat Caprik tahun ni tau sebenarnya? Ada je yang cakap, tahun ni ada airbag, semua ada lah, macam-macam lah. Dan kita orang pun, yalah kita orang mau sponsor, so terima kasih juga pada Pensta kerana sponsor Maju Motor tahun ini. Inilah kepentingan suit yang diceritakan oleh Nazrul Izzat. Jadi Nazrul, cuba kongsikan sikit tentang track Tulu Intan ni. Lama kita tak race kat sini? Saya dah lama sangat tak race dekat sini. Bukan saya seorang je, semua rider. So tahun ni baru kembali balik ke Tulu Intan. Pada tahun last saya bawa, saya rasa tahun 2019. Dan track pun banyak berubah. So kami kena cari setup yang baik untuk pergi ke hadapan lah. Okey, itu dia. Tak apa, kita tak nak kacau Nazrul sebab nanti dia nak keluar sekali lagi sebelum perlumbaan air. Kita nak tanya, ini dia. Orang Alpine Star ni, orang Alpine Star. Okey bang, tadi kita dah tanya rider. So macam abang kan, dekat sini selalunya rider datang, apa yang mereka minta? Macam Nazrul datang ni, dia buat apa ni sebenarnya? Macam yang rider pada mana jatuh, mereka minta tolong untuk iron mana mereka jatuh. Di tangan ni mereka jatuh tadi, kami akan iron balik, tukar logo baru. Mana logo yang tertanggal, kami akan iron balik. Lepas tu mana yang koyak, kami akan tampung dulu sementara waktu. Sampai tu kami akan bawa balik esok, kami akan bawa balik kilang, kami akan jahit balik bagi elok. Okey, itu dia. Tapi bang, kalau tadi kita dengar side Nazrul tentang kepentingan suit ni kan, jadi macam Alpine Star sendiri,
kepentingan ni dan kenapa memang kena pakai benda ni? Untuk protect rider daripada jatuh lah, daripada cedera, patah. Kalau ada luka-luka apa daripada protect. Itu dia perkongsian wakil daripada Operahan Insan ni. Jadi banyak ragam tak kalau rider datang sini minta servis? Banyak juga ragam. Biasalah kadang-kadang ada yang ke wamet jatuh, biasalah. Tapi dah biasa ya? Dah biasa lah. Lalu rasa macam ni. Okey bang, tak apa. Kita biarkan jangan kacau orang buat kerja. Dan tadi pun kita dah bersama dengan Nazrul. Okey Nazrul, terima kasih banyak. All the best untuk perlumbaan nanti.